Mudah-mudahan amalan itu merupakan amalan yang baik, amalan yang kita harapkan ianya menjadi suatu ibadah, suatu sifat perhambaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah setiap amalan yang baik dengan tujuan untuk memperhambakan diri kita kepada Allah, maka di sana ada balasan yang besar yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Balasan tersebut yang dijanjikan oleh Allah taala kepada kita di dalam kehidupan kita di akhirat, yakni kehidupan yang kekal abadi. Alhamdulillah, pada malam ini sekali lagi kita diberi kesempatan untuk sama-sama dapat kita menghayati huraian daripada hadis yang telah kita baca di dalam hadis yang lalu, yaitu hadis yang ke-8 dalam bab yang hadis yang ke-32. Hadis yang ke-32 yang matan hadisnya telah pun kita baca dan huraian hadisnya juga telah kita huraikan. Pada malam ini sambungan daripada huraian hadis tersebut, iaitu huraian yang kedua, merupakan huraian yang terakhir daripada hadis yang lalu, di mana kita tidak sempat untuk menyelesaikan huraian hadis itu di dalam sesi kuliah kita yang lalu. Jadi pada malam ini insya-Allah kita meneruskan huraian daripada huraian yang kedua ini berkaitan dengan hadis yang telah pun kita baca matannya, yakni hadis yang ke-32. Antara huraiannya ialah di mana orang yang menyampaikan hadis disyaratkan menghafaznya dan memeliharanya betul-betul, tidak disyaratkan memahaminya. Itu adalah antara perkara yang harus diketahui oleh setiap orang yang menjalankan tugas di dalam menyampaikan hadis sebagaimana yang disuruh oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu dengan tujuan supaya orang yang disampaikan itu kadang-kadang lebih memahami daripada kita yang mendengar ataupun kita yang membaca hadis tersebut. Kita yang menghafaz, kita yang membaca dan menghafaz hadis itu, kemudian disuruh kita supaya menyampaikan, walaupun kadang-kadang kita tidak memahami secara sepenuhnya hadis yang kita hafaz itu, tetapi dengan tujuan kita menyampaikan itu, mudah-mudahan orang yang disampaikan itu lebih memahami daripada kita yang membaca dan menghafaz hadis tersebut. Dan itulah di antara perjalanan ilmu hadis sejak dahulu lagi, terutama sekali ketika Nabi kita Muhammad SAW masih hidup, di mana beliau menyampaikan hadis dan dipahami oleh, didengari oleh sahabat, dihafaz, dan mereka terus menyampaikan hadis itu kepada sahabat-sahabat yang lain atau juga kepada orang-orang yang lain, kerana mereka yakin dengan apa yang disuruh oleh baginda Rasulullah SAW, iaitulah di mana orang yang kadang-kadang orang yang disampaikan itu lebih memahami daripada orang yang pertama mendengar hadis tersebut daripada baginda Rasulullah SAW. Dan keadaan ini diteruskan sehinggalah ke hari ini dan sehinggalah hari kiamat, yang mana bila kita mendengar sahaja ilmu yang berkaitan daripada hadis Rasulullah SAW, maka hendaklah kita berperanan untuk menyampaikan hadis itu kepada orang lain. Tapi dengan syaratnya kita adalah menghafaz dan memeliharanya betul-betul, ataupun kalau kita tidak menghafaznya pun
jujur dalam menyampaikan hadis itu, iaitulah tidak menambah ataupun mengurangkan matan hadis yang telah kita sampaikan itu. Jadi dalam huraian ini menyebutkan bahawa hadis-hadis Rasulullah SAW dituntut supaya disebarkan. Apa yang mesti disebarkan itu ialah kata-kata yang disabdakan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Adapun tentang maksud hadis-hadis itu, terpulanglah kepada masing-masing memahaminya. Kerana boleh jadi orang yang menyampaikan sebuah hadis itu tidak memahaminya atau kurang mendalaminya. Meskipun demikian, ia berkewajiban juga menyebarkannya. Dalam pada itu boleh jadi orang yang disampaikan kepadanya itu boleh memahami lebih mendalam dari orang yang menyampaikannya. Itulah antara sebab di mana Nabi kita Muhammad SAW menyuruh supaya kita menyampaikan hadis itu kepada orang yang lain. Kalau kita membaca hadis yang lain disebutkan oleh baginda Rasulullah SAW, "Ballighu anni walau ayat," sampaikan olehmu walau satu ayat. Jadi di situ juga membawa maksud walau satu ayat. Maksudnya walaupun sedikit daripada hadis itu yang kita fahami. Maksudnya walaupun sedikit daripada makna dan pengertian hadis itu yang kita fahami, maka hendaklah kita sampaikan, hendaklah kita sebarkan. Jangan kita sembunyikan, dan jangan sekali-kali kita cuba untuk mengubah, meminda, sama ada mengurangkan matan hadis tersebut ataupun menambahkan lagi perkataan yang tidak ada daripada hadis tersebut. Kerana ini suatu perbuatan yang sangat besar dosanya di sisi Allah Subhanahu wa taala, kerana mengkhianati Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu dalam hadis yang lain Rasulullah SAW telah bersabda, "Man qala fil Qur'an bil ra'yi aw bima lam ya'lam falyatabawwa maq'adahu minan nar." Siapa yang menafsirkan Quran atau juga tafsiran daripada sesuatu ilmu yang lain, termasuklah hadis ataupun ilmu-ilmu Islam, itu bira'yi dengan fikirannya, atau bima lam ya'lam, ataupun dengan kejahilannya, dalam keadaan dia tidak tahu. Bima lam ya'lam, dia tak tahu, dia jahil. Falyatabawwa maq'adahu minan nar. Maka Allah Subhanahu wa taala menyediakan baginya suatu tempat yang khas di dalam neraka, satu tempat yang khusus untuk orang ini di dalam neraka. Wala'azubillah. Jadi sebab itulah pengajaran daripada hadis yang bila mana kita baca dan kita dapat memahami pengajaran hadis itu, sama ada sedikit ataupun
yakin bahawa itu adalah hadis dengan jelas, maka taklah kita sampaikan. Sama ada kita faham sepenuhnya ataupun tidak memahami sepenuhnya, itu adalah tanggungjawab kita untuk menyebarkan hadis-hadis Nabi kita Muhammad SAW. Selesai sudah hadis yang ke-32 dan seterusnya kita teruskan dengan hadis yang ke-33, bab yang ke-9, iaitu berkaitan dengan tajuk besarnya wajib bersikap ikhlas dalam menuntut ilmu dan juga dalam mengerjakan sesuatu amal ibadat ataupun taat, yakni ketaatan, sebagaimana yang Allah Ta'ala firman di dalam suratul Kahfi ayat 110, iaitu firman Allah Ta'ala, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Suratul Kahfi ayat 110. Maksudnya, sesiapa yang percaya dan berharap akan pertemuan dengan Tuhan, hendaklah ia mengerjakan amal yang soleh, dan janganlah ia mempersekutukan sesiapa pun di dalam ibadatnya kepada Tuhan. Ini merupakan suatu peringatan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengingatkan orang-orang yang beriman, mengingatkan kita supaya sentiasa mengambil ingatan daripada apa yang telah dijelaskan oleh Allah di dalam ayat ini. Kalau sekiranya kita benar-benar yakin dan percaya bahawa kita tak akan terlepas daripada saat pertemuan kita dengan Allah Ta'ala. Jadi siapakah orang yang yakin bahawa dia akan bertemu Allah Ta'ala? Tidak lain tidak bukan, iaitulah orang-orang yang beriman. Kerana orang yang beriman ini dia yakin bahawa akan tiba masa di mana dia akan menghadap Allah, dia akan bertemu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kecuali orang-orang yang tidak beriman, orang-orang yang kafir, mereka tidak yakin dengan sepenuh hati bahawa akan tiba saat pertemuan mereka dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun pada masa yang lain mereka mengaku bahawa mereka akan menghadap Tuhan, menghadap Allah, tapi dalam masa yang sama tidak ada satu petanda dan petunjuk yang boleh menunjukkan bahawa mereka ini merupakan manusia-manusia yang yakin sepenuh hati terhadap pertemuan mereka dengan Allah SWT. Iaitulah orang-orang yang engkar, walaupun dia mengaku kata mati itu suatu perkara yang pasti berlaku, yang telah dijanjikan oleh Allah, tapi bila mana kita merujuk kepada amal perbuatannya, perkataannya dan sebagainya, maka tidak langsung menzahirkan tentang pengakuannya itu bahawa dia yakin kematian adalah suatu kepastian. Misalnya dia tidak mentaati segala kewajiban yang diperintahkan oleh Allah, tidak meninggalkan perbuatan yang ditegah dan dilarang oleh Allah SWT, bahkan merasa bangga bila melakukan sesuatu perbuatan yang bercanggah dengan suruhan Allah SWT, dan juga merasa bangga bila melakukan sesuatu perbuatan yang keji, perbuatan mungkar dan sebagainya. Ini dia merasa tidak tanduk dia itu betul, walaupun jelas apa yang dilakukan itu adalah suatu kesalahan yang bercanggah dengan agama yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan seterusnya di dalam surah Az-Zumar ayat 2, kalau kita merujuk dalam ayat itu, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, inna anzalna ilaikal kitaba bil haqq fa'budillaha mukhlishan lahud-din. Maksudnya, naklah engkau menyembah Allah dengan mengikhlaskan kepadanya segala
ialah sejauh mana keikhlasan kita terhadap ibadat yang kita lakukan dengan tujuannya kerana Allah. Walaupun seseorang tadi melakukan amalan yang banyak, tapi kalau tidak ikhlas, amalan itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebab itu antara sifat yang mulia iaitulah ikhlas. Ikhlas di dalam hati kita semasa kita melakukan sesuatu ibadah, tidak lain tidak bukan ibadah itu kerana Allah Subhanahu wa taala. Jadi bila kita ikhlas di dalam beribadah, maka amalan kita itu dijanjikan oleh Allah Ta'ala dengan balasan yang sangat besar. Seterusnya, daripada hadis yang ke-33 ini, yaitu matan hadisnya diriwayat daripada Abi Hurairah, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, man ta'allama 'ilman mimma yubtagha bihi wajhullah la yata'allamahu illa yusiba bihi 'aradan min ad-dunya lam yajid 'arfal jannati yawm al-qiyamah. Riwayat Imam Abu Dawud dan Ibnu Majah. Dalam hadis ini Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda ia, sesiapa yang mempelajari suatu ilmu dari jenis-jenis ilmu yang tujuannya untuk mencapai keridaan Allah, man ta'allama 'ilman mimma yubtagha bihi wajhullah, yaitu seseorang yang bila mana dia mempelajari sesuatu ilmu, mempelajari sesuatu ilmu dari segala jenis-jenis ilmu yang tujuannya untuk mencari, untuk mencapai atau mencari keridaan Allah, sedang ia tidak mempelajarinya melainkan untuk mendapat sesuatu bahagian dari dunia, yakni dengan tujuan untuk mendapat harta benda atau pengaruh ataupun lainnya selain daripada Allah, nescaya ia tidak akan dapat mencium bau syurga pada hari kiamat kelak, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya jelas dalam hadis ini bahawa pentingnya kita melakukan sesuatu itu kerana Allah, terutama sekali di dalam menuntut ilmu, di mana ilmu yang kita pelajari tadi walaupun ilmu akhirat, ilmu syarah, ilmu yang berkait dengan hukum-hukum agama, hukum syarah, tetapi apabila diniatkan tujuan menuntut ilmu itu bukan kerana Allah, tetapi kerana sesuatu yang lain, kerana untuk mendapat habuan di dunia, untuk mendapat pengaruh dan pangkat yang dijanjikan di dalam kehidupan dunia, bukan kerana Allah. Kalau sekiranya pangkat dan kedudukan itu dikurniakan kepadanya, itu suatu yang tidak salah. Kalau misalnya dia orang yang ada kebolehan di dalam ilmunya, kemudian sesuai dengan kebolehan itu diamanahkan untuk menjalankan satu tugas ataupun diberi jawatan tanpa dia meminta jawatan itu, tanpa dia meminta habuan daripada ilmu yang dipelajarinya tadi dengan tujuan kerana Allah, maka itu tidak salah. Bahkan dibolehkan kita menerima sesuatu amanah yang diserahkan kepada kita. Kadang-kadang amanah itu jadi wajib untuk kita terimanya, bila mana ia tidak dapat dilakukan oleh orang lain, terutama sekali dalam perkara-perkara yang berkait dengan fardu, dalam perkara-perkara mafruḍah, perkara-perkara fardu. Sebagai contohnya, untuk mengimamkan solat Jumaat misalnya, solat Jumaat ini memerlukan kepada jemaah bilangannya 40 orang dan lebih, dia kena cukupkan bilangan. Jadi diberi
diberi tanggungjawab itu padanya, sedangkan orang lain tak mampu, maka tanggungjawab itu adalah wajib. Adalah wajib. Kalau imam biasa, imam waktu ni tak apa, sebab kalau seorang sembahyang pun hukum dia sah. Tapi sembahyang Jumaat tak boleh. Jadi dia ada suatu perbezaan di antara tugas dan tanggungjawab yang diberikan itu, ataupun dalam hal-hal yang lain, termasuklah tanggungjawab amanah dan amanah yang diberikan untuk menjadi seorang pemimpin misalnya, untuk menjaga kemaslahatan umat manusia. Jadi kalau misalnya orang lain tak ada kelebihan itu, tak ada kemampuan, maka tanggungjawab tadi adalah suatu tanggungjawab yang diamanahkan ke atasnya, di mana wajib dia menerima amanah itu dengan hati yang ikhlas serta mengharapkan keridaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi hadis ini antara pengajaran yang begitu besar bagi kita, terutama sekali bila mana kita mempelajari sesuatu ilmu, hendaklah kita letakkan tujuan dan niat kita kerana Allah, bukan kerana yang lain. Karena kalau sekiranya kita meletakkan tujuan kita itu kerana yang lain, maka diharamkan oleh Allah untuk kita memasuki syurga. Bukan setakat tak boleh masuk syurga, bahkan mencium bau syurga. Itu dia panggil kinayah. Kinayah daripada kata jauhnya kita daripada syurga Allah. Kalau cium bau syurga pun tak boleh. Sedangkan bauan ataupun wangian syurga itu boleh dinikmati, ataupun aroma kewangian itu boleh dirasai, boleh dinikmati sejarak jauh dia 500 tahun perjalanan. Maksudnya wangian itu sudah dapat dibaukan, dibaui, dirasai kewangian itu dalam jarak yang begitu jauh. Sedangkan orang yang menuntut ilmu ini bukan kerana Allah, sebaliknya kerana dunia, kerana harta, kerana pangkat, kerana sesuatu yang lain daripada kerana Allah, maka dia tidak diberi peluang untuk menikmati kewangian syurga itu. Bermakna kalaulah kewangian syurga itu tidak dapat dinikmati, apatah lagi untuk berada di dalam syurga yang dipenuhi dengan segala nikmat-nikmat yang tidak terhingga dan tidak terfikir oleh akal fikiran kita sekali-kali. Tak terfikir oleh akal kita dengan nikmat yang ada dalam syurga. Cuma digambarkan kepada kita tentang syurga, nikmat syurga dan sebagainya, nikmat-nikmat yang telah disediakan dalam syurga. Macam mana nikmat itu hakikatnya tidak diketahui. Hatta orang yang sudah menjadi penghuni syurga pun tidak dapat menggambarkan, tidak dapat membayangkan betapa hebatnya nikmat-nikmat yang ada di dalam syurga. Pernah kita baca riwayat di mana orang-orang yang menjadi penghuni syurga, mereka makan bukan kerana lapar, tetapi makan kerana bersedap-sedapan. Bukan macam atas dunia. Kalau atas dunia kita makan kerana kita lapar, kita minum kerana kita dahaga dan sebagainya. Tapi syurga tidak begitu. Di dalam syurga, seseorang yang menjadi penghuni syurga, dia makan untuk menikmati kesedapan, menikmati nikmat-nikmat syurga, bukan kerana lapar. Kerana orang yang menjadi penghuni syurga tak pernah lapar, tak pernah dahaga dan sebagainya. Hatta makanan yang dimakan itu berbeza pada setiap kali dihidangkan. Makanan yang dihidangkan itu berbeza daripada satu masa kepada satu masa yang lain. Hatta suapan yang kedua itu lebih sedap daripada suapan yang pertama, dan begitulah seterusnya. Suapan yang ketiga lebih sedap daripada yang kedua, yang kedua lebih sedap daripada yang ketiga. Itu suasana dalam syurga. Tak macam atas dunia. Kalau dunia ni makan mula masa lapar tu sedap, tapi bila kita suap banyak-banyak dah berasa di perut, orang panggil berasa di perut, mula dia berasa tak sedap, sedap pun jadi tak sedap. Dan contoh bulan puasa, waktu berbuka puasa, lebih-lebih lagi waktu kita ke pasar Ramadan untuk membeli juada, tengok apa pun sedap. Kedai batu goreng tepung pun sedap.
dah jadi tak sedap. Akhirnya makanan yang begitu banyak dibeli, dibazirkan begitu saja. Ini cerita di atas dunia. Dan cerita di akhirat, terutama sekali penghuni syurga, dia makan bukan kerana lapar, bukan kerana dahaga, bahkan semakin makan semakin sedap. Hatta diumpamakan suapan yang kali yang seterusnya itu jauh lebih sedap daripada suapan yang pertama. Begitulah seterusnya. Ini nikmat yang Allah janjikan kepada penghuni-penghuni syurga. Sebab itu Allah Ta'ala sebut dalam ayat Quran di antaranya, wa masakina tayyibatan. Allah kata wa masakina tayyibah. Syurga ni tempat yang terbaik. Tak ada tempat yang lebih baik, yang lebih sempurna, yang lebih hebat daripada syurga. Sebab itu hakikat syurga itu tidak diketahui, dan nikmat yang ada dalam syurga itu juga tidak diketahui. Cuma disebut tentang syurga dan beberapa jenis syurga dan segala nikmat disebut secara zahir itu, tapi hakikatnya tidak diketahui melainkan Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang beriman kepada Allah wajib percaya dengan yakin bahawa di sana ada nikmat yang telah dijanjikan oleh Allah Taala. Jadi dunia adalah sebagai tempat persinggahan sementara waktu untuk kita melakukan segala amalan yang baik sebagai bekalan kita menuju akhirat, sebagaimana yang telah ajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan hadis ini menjelaskan kepada kita bahawa orang yang bila mana dia menuntut sesuatu ilmu bukan kerana Allah, sebaliknya kerana dunia, kerana bangga, kerana kedudukan, kerana mengharapkan balasan di dunia, maka tidak akan diizinkan oleh Allah untuk menikmati syurga Allah Subhanahu wa taala. Wal'azubillah. Jadi sebab itulah kita perlu memastikan niat kita dalam keadaan yang betul. Bahkan kalau kita niat tak betul ni daripada awal lagi, nawaitu kita kalau tak betul, apapun amalan kita, apapun perbuatan kita, apapun kelakuan yang kita lakukan, kalau kita niat itu tidak betul, tidak kerana Allah, termasuklah dalam perjuangan pun, kalau kita niat berjuang ni bukan kerana Allah, tapi kerana sesuatu habuan dunia, kerana pangkat, kerana harta, kerana pengaruh dan sebagainya, maka akhirnya dia akan tergelincir daripada landasan yang lurus itu. Terutama sekali suatu Allah Ta'ala uji seseorang tadi, barulah pada masa itu akan nampaklah siapa sebenarnya orang yang beriman dan siapa sebenarnya munafik. Dalam Quran Allah Ta'ala sebut tentang kelakuan orang munafik. Ta'alu ila ma anzalallahu ila rasul ra'aital munafiqina yasudduna anka sududa. Allah kata bila diajak, disuruh seseorang itu kepada Allah dan Rasul, apa saja, bukan saja merujuk kepada orang yang suka menjauhkan dan melarikan diri dia daripada agama Allah. Bahkan kita juga apabila ada sesuatu kita kata ketidakpuasan hati dalam diri kita yang sifat manusia biasa, kadang-kadang tak puas hati dalam perkara ni, kadang-kadang tak puas hati dalam perkara ni. Tapi ketidakpuasan hati itu boleh diselesaikan dengan cara kita berbincang, dengan cara kita meletakkan kitab Allah, yakni Quran, meletakkan hadis Nabi sebagai panduan, sebagai rujukan kita, maka selesai. Wa amruhum syura bainahum, berbincang, bermesyuarat, cari jalan penyelesaian, selesai. Tapi kalau sekiranya diajar, sekiranya disuruh supaya kita kembali kepada Allah dan Rasul, kepada apa yang diturunkan oleh Allah dan Rasul, ta'alu ila ma anzalallahu wa Rasul, tapi tak boleh juga, tak boleh nak terima. Allah kata ra'aital munafiqina yasudduna anka sududa. Pada ketika itu kamu lihat siapa di kalangan orang munafik tadi. Karena orang munafik ini akhirnya dia akan terzahir. Walaupun pada awalnya dia menzahirkan Islam, menzahirkan mukmin,
munafiqina yasudduna anka sududa. Akhirnya kan nampaklah siapa di kalangan orang munafik. Jadi itu juga antara puncanya kerana nawai itu tadi. Daripada awal lagi dia niat tu macam mana. Bila dia duduk dalam perjuangan misalnya, apa yang dia niat? Kerana dunia ke? Kerana pangkat? Kerana harta? Kerana pengaruh? Kerana pengikut? Kerana apa? Jadi itu yang akan mendorong dia satu ketika nanti akan zahir apa yang dia niatkan itu, apa yang dia inginkan itu. Sama juga dalam menuntut ilmu pun macam tu juga. Kalau nawai itu daripada mula lagi, niat dia daripada mula lagi langkah keluar daripada rumah nak menuntut ilmu. Kerana apa? Kerana mengejar dunia, mengejar kemewahan, mengejar kedudukan, maka akhirnya perkara itu akan zahir juga dalam kehidupannya. Walaupun barangkali perjalanan awalnya itu nampak macam baik, macam elok, tapi last minute dia akan zahir juga niat dan tujuan dia tadi. Apabila Allah Ta'ala uji, bila Allah Ta'ala uji saja, ilmu yang dia pelajari ini bolehkah tidak untuk menjadi penghalang kepada segala ujian tersebut, untuk menjadikan diri dia manusia yang benar-benar mendekatkan diri kepada Allah, patuh dan taat kepada perintah Allah SWT. Sebab itu kita tak merasa pelik kalau misalnya orang alim, ulama, tok guru pondok sanggup mengeluarkan kenyataan-kenyataan yang pelik-pelik sehingga menimbulkan keraguan dan kekeliruan di kalangan umat Islam, khususnya dalam negara kita. Kita tak rasa pelik. Itulah perkara-perkara yang akhirnya setelah dia niat tu, pada mula dia niat, walaupun berpuluh tahun dulu dia niat dia tu, tapi dia tak ubah niat. Dia niat yang tu daripada awal tak ubah. Sampai dia tidak memohon kepada Allah supaya Allah Ta'ala melindungi dia daripada fitnah. Akhirnya dia akan terzahir segala apa yang dia niat, walaupun berpuluh tahun dulu. Mengaji itu lama dah, 50 tahun dulu. Dia dah tua dah. Sebagai orang yang dikenali sebagai ulama dan sebagainya, tiba-tiba mengeluarkan kenyataan yang menyokong kebatilan. Jadi kita tak perlu rasa heran, sebab benda ni Nabi sudah pun sebut dalam hadis-hadis untuk memberi pengajaran ingatan kepada kita, terutama sekali berkait dengan niat dan tujuan kita. Bila kita menuntut ilmu bukan kerana Allah, maka bukan sahaja di akhirat akan dijauhkan kita daripada nikmat syurga, tetapi juga dunia lagi sudah nampak ya. Bila Nabi kata akhirat esok Allah Ta'ala tak akan bagi dia cium bau syurga, tak mencium bau syurga. Jadi sudah tentulah perjalanan ke saat-saat akhir dalam kehidupan dia akan melencong. Sebab bila dia mati nanti dia tak akan masuk syurga. Takkanlah orang tu patuh, taat, ikhlas, amalan yang baik, yang soleh apa semua, tiba-tiba mati dia tak bau syurga. Dia tak akan berlaku macam tu. Jadi sebab itulah bila kita merujuk kepada hadis ini, maka kita nampak dengan terang dan jelas bila seorang tadi niat dia tak betul daripada awal, selagi dia kekalkan niat tak betul dan tujuan dia tak betul, itu dia tak sesal, tak bertaubat dengan niat dia pada awal dulu menuntut ilmu, maka akhir dia akan melencong. Pasal apa melencong? Itu asbab di dunia ni menjadi sebab untuk dia akan menerima balasan di akhirat dengan hukuman dan azab Allah. Takkanlah kalau dia berjalan betul macam tu, last minute mati masuk neraka. Tak berlaku begitu. Kerana Allah Ta'ala sudah menjanjikan bahawa sesiapa melakukan amal yang soleh, dia akan mendapat balasannya walaupun sebesar biji sawi yang halus. Jadi jelas artinya kalau dia menyeleweng, menyimpang, itulah yang akan nampak pada akhirnya dia akan bodoh, dia akan lari daripada landasan. Maka bertepatan dengan apa yang Nabi sebut, di mana orang ni menuntut ilmu kepada Allah, maka last sekali dia mati dalam keadaan tidak mendapat nikmat syurga. Sedangkan orang yang menuntut ilmu kerana Allah, beramal kerana Allah,
terjun untuk ilmu kerana Allah, maka darjat dan pangkat dia diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yarfa'illahu allazina amanu wallazina utul ilma darajat. Allah taala angkat darjat orang yang berilmu pengetahuan. Jadi sudah tentulah darjat yang begitu tinggi ini akan diberi tempat yang baik di akhirat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dia niat tak betul, dia akan ada saja, dia akan lari daripada rel dia, sama ada perbuatan dia ataupun cakapan dia ataupun i'tiqad dia, last minute dia akan lari untuk munasabahkan apa yang dia lakukan di dunia ini berpunca daripada niat yang tak betul, niat yang tak baik, untuk mendapat azab Allah di akhirat, iaitu hukuman yang telah dijanjikan oleh Allah Ta'ala. Itu yang harus kita pahami, terutama sekali daripada pengajaran hadis yang kita baca pada malam ini, insyaAllah sikit sebanyak membantu kita dalam memahami peringatan-peringatan yang telah diperingatkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, supaya setiap ilmu yang kita pelajari taklah diniatkan dengan niat yang ikhlas kerana Allah, bukan kerana sesuatu yang lain. Jadi mudah-mudahan dengan itu dapat kita pelihara diri kita ke arah yang lebih baik dengan meletakkan niat yang ikhlas kerana Allah, bukan kerana yang lain. Jadi macam mana kita nak berusaha ke arah itu, naklah kita cuba untuk bersungguh-sungguh untuk melatih diri kita, terutama sekali hati kita tadi, supaya kosongkan daripada sesuatu yang lain melainkan kerana Allah Subhanahu wa taala. Kalau misalnya kita dulu ada niat yang tak betul dalam bentuk ilmu, maka mulai saat ini kita bertaubat dan minta ampun kepada Allah, serta berusaha untuk membaiki diri kita yang sudah pun terkeluar daripada tujuan dan niat yang baik tadi. InsyaAllah mudah-mudahan kita berakhir dengan kesudahan yang baik sebagai husnul khatimah, insyaAllah. Seperti biasa, saya bagi masa sikit dalam sesi soal jawab. Mungkin ada soalan yang nak diajukan kepada saya, boleh ajukan pada majlis yang mulia ini. InsyaAllah sekiranya dapat saya jawab, saya akan cuba jawab soalan tuan-tuan, dan sekiranya tidak, saya akan jawab di dalam sesi kuliah akan datang. Jadi kalau ada 1-2 soalan, insyaAllah sebelum kita akhiri majlis ini, silakan insyaAllah. Silakan kalau ada soalan. Silakan kalau ada soalan. Apa semangat katanya malam ni? Awak sejuk awak. Silakan kalau ada soalan. Apa soalan sama ada berkaitan dengan tajuk hadis kita malam ini, atau mungkin soalan-soalan yang lain? Silakan. Ya. 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 Sebenarnya ada kaitan dengan apa dia, dengan ketahanan diri kita dalam melakukan ibadat tadi. Kadang-kadang kita macam Haji kata tadilah, confident tadi. Maksudnya kita lebih confident untuk melakukan ibadat kerana apa? Kerana dia ada titik mulanya, iaitu contohnya kita lebih ikhlas, lebih bersih, pakaian kita, hati kita, tujuan kita. Jadi dia ada kaitan tu sebenarnya. Dia ada kaitan, sehingga
membolehkan sembahyang kita sebagai contoh ataupun ibadat-ibadat lain dapat kita lakukan dengan sepenuh hati dan jiwa kita. Sepenuh hati dan jiwa kita, yang tu kata confident dalam beribadat. Kadang-kadang kita buat ibadat tapi macam tak tercapai ibadat tu. Jadi sebab apa? Sebab bila permulaan kita tu dia ada kekurangan-kekurangan yang kita tidak pastikan, tidak perbetulkan dengan sepenuhnya. Contohnya, sewaktu kita berwuduk misalnya, sewaktu kita berwuduk, wuduk kita, contohlah, kadang-kadang wuduk kita tak sempurna dengan sebaiknya, ataupun semasa kita langkah keluar daripada rumah kita tadi, hati kita jadi tak macam selalu. Kalau selalu kita langkah keluar dengan semangat, hari ni langkah keluar, hujan nampak ni, nak pergi ke tak pergi. Itu salah satu punca. Sebab itu kita pernah baca riwayat dalam peperangan Uhud, tak salah ingat saya, di mana sahabat, ada di kalangan sahabat yang di kalangan mereka ni ada kemuliaan syahid dan Nabi melihat mereka mendapat kemuliaan yang begitu besar. Ada di kalangan mereka yang kurang. Adakah mereka tak berjuang? Berjuang juga, tapi martabat itu berbeza. Kenapa? Macam-macam. Ada setengah keluar dengan semangat untuk memperjuangkan agama Allah, mendidikan agama Allah. Ada tu gagahlah. Dan ada setengah tu kalau tak keluar macam mana pula ni, Rasulullah tengok. Kalau zaman tu lah, kalau kita lagi kawan sebelah, jiran sebelah rumah dia, orang dia pergi masjid lagi, tengok aku tak pergi macam mana pula. Dia ada kaitan sebenarnya. Bila ada saja perasaan-perasaan macam tu, itu sebenarnya ruang kepada iblis dan syaitan. Dia jadi ruang sampailah kita bila sampai ke masjid ke surau nak mendirikan solat, syaitan tu dah dia kumpulan banyak. Kita tak nampak dia lah. Banyak ekor rival sejak kita nak langkah keluar daripada rumah tu dah mula kita dah tak sedar hati, dah sekor sampai tengah jalan, nak pergi masjid kan, nak pergi pasar malam, sekor lagi. Jadi bertambah sekor sampailah kita duduk dalam saf pula tak clear, tak mengikut saf yang betul sebagaimana yang ditunjuk ajar oleh Nabi, bertambah lagi sekor, duduk celah kita sekor. Jadi itulah antara sebab-sebab yang membawa kepada ketidaksempurnaan kita dalam solat. Jadi tak confident, kita sembahyang apa jadi macam masa tak selesa, tak kuat. Itu kita kena, maksudnya kita kena muhasabah balik lah. Kita kena muhasabah balik, kita kena check balik. Mesti ada sebab-sebab yang tertentu yang kita perlu baiki, barulah kita boleh mencapai satu peringkat ibadat yang sempurna dan martabat yang tinggi. Kalau kita tengok macam mana sahabat-sahabat Nabi, as-salafus salih, para awliya Allah, macam mana ibadat mereka, kita pernah belajar dengan contoh keikhlasan mereka dalam ibadat. Jadi sebab itu mereka ibadat dengan penuh khusyuk, khudu, hati mereka tak ada lain melainkan kerana Allah. Walaupun kita tak boleh sampai tahap sahabat, martabat orang as-salafus salih yang tinggi darjat mereka, tapi kita mesti ada usaha ke arah itu. Mesti ada usaha, mesti meningkatkan usaha kita dari masa ke semasa supaya ibadat kita semakin hari semakin baik, bertambah baik. Itulah makna kata kita telah berkorban melakukan sesuatu untuk kebaikan diri kita dan dalam melakukan ibadat kepada Allah. Wallah. Silakan ada lagi mungkin soalan-soalan yang lain. Biasa. Itu sebenarnya dari sudut keikhlasan kita, martabat keikhlasan kita. Kalau orang tu dia buat ibadah, dia ada tiga martabat. Yang paling tinggi martabat orang yang buat ibadat ni kerana dia sebagai hamba dan Allah sebagai
Sama ada Allah nak bagi tak bagi, itu hak dia. Itu martabat hamba dia bagi. Ada martabat saudagar, dia buat nak untung. Orang berniaga, bila orang berniaga ni, dia berniaga nak untung kan? Dia buat ibadat nak syurga. Boleh tak? Boleh, kerana rahmat Allah luas. Tapi martabat dia tak sama dengan hamba tadi. Itu maha kaya Allah. Walaupun dia hamba, tapi martabat hamba ni tinggi di sisi Allah. Sebab dia buat. Kan hamba tu bukan makna kuli, dia beza. Hamba dalam martabat ibadat kita ni bukan makna kuli. Kalau kuli ni jadi pencacai kepada manusia tu lain. Hati hamba kepada Allah tu martabat yang paling tinggi. Ya Allah Ta'ala sebut sebagai hamba, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wa dkhuli jannati. Bahawa Allah Ta'ala mengaku hamba bila mana seseorang itu sudah berada di tahap martabat nafsul mutmainnah. Nafsul mutmainnah ni martabat yang ketiga selepas ammaratu bisu, nafsul lawamah. Nafsul lawamah ni dia dah baik dah, tapi kadang-kadang seronok juga nak buat jahat kan. Masa seronok ya dapat beri lebih kurang, masa seronok ya nak sokong atau apa itu. Contoh dah kan. Jadi nafsu amarah bisu ni dia suka kejahatan, tak mau buat baik, so kira nak seronok dengan jahat. Mutmainnah barulah hati dia sudah tenang dan dia sudah ke arah mentaati perintah Allah Ta'ala dengan sebenarnya. Baru Allah Ta'ala mengaku hamba. Duduk di martabat tu baru Allah mengaku hamba. Macam Allah Ta'ala sebutkan Nabi kita Muhammad SAW, Subhanalladzi asra bi 'abdihi. Abdi itu hamba, bukan kuli. Tapi hamba itu merujuk kepada ketinggian martabat Nabi sebagai hamba Allah. Maksudnya amalan, ibadat dan sesuatu yang Nabi buat kerana hamba, bukan kerana nak kepada syurga, bukan kerana takut kepada neraka. Tapi kerana diri kita adalah hamba Allah. Bila kita hamba ni, kita akan buat sesuatu kerana berbakti kepada Tuhan sebagai Tuhan kita. Sebab itu orang yang di dalam martabat tu dia tak panggil ibadat, dia panggil mahabbah. Kalau kita mengaji dalam ilmu sufi, ilmu tasawuf, dalam perjalanan amalan ahli sufiah, dia ibadat dia tak panggil ibadat, tapi dia panggil mahabbah. Mahabbah ni maksud cinta, kasih sayang. Tariquna mahabbatullah amal. Jalanan kami kasih ke Allah, tidak beramal. Bukan maksud tak buat ibadat. Boleh tak puas sesak? Faham matahari, orang matahari, dia kata tak payah sembahyang, tak payah puasa. Pasal dia kata bila kita kasih Allah tak payah buat ibadat. Itu orang sesat, ajaran sesat. Bukan maksudnya itu. Maksud jalanan kami kasih kepada Allah. Maksudnya orang yang kasih, tahap dia kasih kepada Allah, mahabbah. Dia tak panggil ibadat dah. Sebab ibadat ni masih berada di tahap yang rendah. Macam kita ni panggil ibadat. Maqam awam macam kita ni panggil ibadat. Buat ibadat. Sebab tu kadang-kadang nak semayang pun jaga je lah. Pasal wajib. Tu tanda kata orang ni masih martabat rendah kan? Masih martabat rendah. Allah dia kata kalau tak wajib pakai dah. Tu tanda kata martabat rendah. Orang yang martabat tinggi insya-Allah Ta'ala, dia akan buat. Dia akan buat dengan kasih sayang, mahabbatullah, kasih sayang kepada Allah kan? Contohnya macam ni lah. Bila kita kasih ke anak isteri kita, tak suruh pun kita beli beras, tak suruh pun kita beli sayur, beli ikan kan? Pasal kita sayang, kasih kan, buat nak bagi makan. Contoh mudah macam tu tak payah suruh. Kalau nak kena suruh tu, itu mana kata tak apa nak clear lagi lah kan? Jadi hak tadi ni betul tak boleh, tapi martabat tu yang ada kekurangan, ada sudut martabat tu lah ya. Salah ke? Tak salah. Kita buat ibadat harap syurga Allah. Salah tak? Tak salah. Allah Ta'ala janji orang yang buat ibadat akan diberi balasan. Jadi kita harap buat ibadat, mudah-mudahan dia dapat syurga di akhirat. Tapi dari sudut martabat kita masih rendah lagi. Sehinggalah orang yang buat ibadat ni bukan kerana syurga, bukan kerana nak syurga, bukan kerana takut kepada neraka, kepada azab neraka, tapi dia buat ibadat kerana dia hamba Allah Ta'ala Tuhan. Jadi tanggungjawab dia sebagai hamba untuk
kedua, dia buat ibadat kerana nak kepada syurga. Itu saudara, orang berniaga, dia nak untung, dia berniaga, dia nak untung, dia buat ibadat, dia nak syurga. Hal satu lagi, dia buat ibadat kerana dia takut kepada neraka. Yang tu betul, cuma nak kias dengan apa dia tu saya tak ingat. Dengan dia ada satu lagi, dia buat ibadat tu kerana dia takut, dia buat ibadat kerana takut kepada neraka. Nanti saya cerita tentang hal itu. Wallahu a'lam. Sila kalau ada satu lagi soalan. Ya. Apa dia? Bai'ah. Bai'ah ni sebagai apa dia orang kata apa ni? Ikrar, pengakuan. Bai'ah ni macam perjanjian. Berjanji. Janji ni dia kena tengoklah. Macam kita janji ni, kalau kita janji wajib kena tepati. Tapi tengok jenis janji tu, kan? Ya, itu saya sebutkan bahawa bai'ah ni kalau dengan Rasulullah tu memang jelas lah, sebab Rasulullah ni Rasul yang diutus kepada Allah Ta'ala, dan sahabat berbai'ah dengan Rasulullah ni dalam hal-hal yang tertentu, dengan tujuan untuk merangsangkan semangat. Bila bai'ah ni, merangsangkan semangatnya. Bila kita dah berjanji, lebih lagi bila mana kita berjanji dengan Allah dan Rasul, jadi dia semangat tu lebih. Dia sahabat-sahabat yang berbai'ah dalam perjanjian, dalam apa ni, bai'atul aqabah, bai'atul ridwan, apa ni, berbai'ah untuk sama-sama mati. Hari ini sekiranya Sayyidina Osman dibunuh dalam peristiwa itu yang kita baca dalam riwayat, jadi berbai'ah. Padahal kalau tak berbai'ah pun, sahabat-sahabat ni dia akan, bila Nabi kata dia akan perang selalu, dia tak kira, kan? Sebab dia kasih, dia cinta pada Nabi. Tapi bai'ah ni sebagai nak merangsangkan semangat. Makna kata semangat bila kita berbai'ah, kan? Jadi sebab itu bai'ah ni antara perkara yang menjadi sunnah Nabi. Sebab Nabi pernah buat benda tu, jadi sunnah. Tetapi secara biar sunnah, secara umum bai'ah ni perlu melihat kepada situasi dan keadaan. Contohnya nak pergi mencuri, bai'ah tak boleh, bai'ah juga, pakat berjanji, jom kita nak pergi mencuri malam ni, boleh tak boleh. Walaupun dari segi bahasanya bai'ah juga, tapi yang tu bai'ah yang ditegak. Tapi kalau bai'ah yang disuruh, dibenarkan, diizinkan, itu adalah antara perkara yang termasuk di dalam sunnah Nabi. Kalau kita buat dengan tujuan yang baik, dengan kerana yang baik, dengan tujuan yang baik, maka dapat pahala. Dan apabila kita telah merongkai bai'ah itu, bermaksud kita telah melakukan satu pengkhianatan. Tengok keadaan juga. Kalau khianat itu boleh bawa kepada perkara besar, misalnya jatuh agama. Kan? Kalau bai'ah itu tidaklah bawa kepada perkara besar sampai tahap jatuh agama, tak jatuh agama. Tapi kalau berjanji, misalnya kalau sekalian dia dia memutuskan pengakuan ini, perjanjian ini akan ditimpa bala ke misalnya, jadi dia tengoklah kepada tujuan